Jadi sembahyang kita tu kita memerlukan kepada hati yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitu dalam hadrat Allah, maka apabila berpaling ia daripada pandang itu, kalau berpaling tidak memandang kepada Allah, maka keluarlah ia daripada Allah. Ini yang kita seru ni. Bimbang kita bagaimana ibadat kita yang 20 tahun, yang 30 tahun, sedangkan kita masih lagi tidak memandang Allah. Sedangkan Ibnu Athaillah mengatakan selagi mana kamu tidak pandang Allah, Allah Ta'ala tidak pandang kamu. Kalau kita bahas dari segi fiqh, sembahyang kita sudah sah dari segi fiqh. Kerana dari segi fiqh, selagi mana cukup syarat, selagi mana cukup syarat wajib, syarat sah, perkara rukun dan tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, sebagai contohnya bab sembahyang. Kalau cukup 4 perkara ini, sahlah ibadat kamu. Itu dari segi fiqh. Tetapi dari segi tasawufnya, naklah kamu, hati kamu mesti hidup kepada Allah untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dia tanya, kenapa fiqh tidak membicarakan tentang khusyuk? Dalam bab fiqh tak ada rukun yang ke-14, rukun sembahyang 13. Yang ke-13 khusyuk, yang ke-14 tertib. Kenapa tidak letakkan khusyuk? Fiqh ni ketuk body. Fiqh ni ketuk body. Jadi orang ketuk body jangan cara kenjeng. Kenjeng ketuk body ya kau. Kereta berlanggar, orang langgar. Ataupun demo langgar lembu. Langgar habis, kemek habis. Kemek habis. Maka kita nak atau pomeh hak enjin ke pomeh body kereta. Kalau kita atau tolong beki ni, pomeh enjin kata, aku beki enjin, bukan beki body. Beki body. Lalu kita kena atau kedai body. Dia ketuk. Dia ketuk body. Jadi yang ketuk body dah cara ke enjin. Kalau dia pecah pun tamu wisakok dia nak ketuk body. Lepas tu dia tak balik, dia dah cara. Jadi hak body tu ketuk body itu fetor. Body dah cara bab enjin. Dia kata bagi saya kereta beres. Mari tasawuf ustaz dah hidup tak bagus. Nampak kereta comel. Nissan Sunny warna kuning, body comel. Sembuh berapa. Just start enjin kali. Berdoa. Mana tak ada tasawuf. Hati tu mesti kena hidup. Jadi biar comel. Hak luar comel, hak dalam comel. Start enjin slow je bunyi. Itu estimate. Kalau start bunyi itu Nissan Sunny. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, dia ada mesti dalam keadaan kita memandang kepada Allah, biar hidup hati kita kepada Allah. Maka apabila hati kita hidup pada Allah, itulah yang dipandang oleh Allah dalam ibadat. Baik, maka yang dikendaki dengan janabah itu kerana jauhnya. Janabah ni makna jauh. Janabah ni bermakna jauh dari segi seperti tertegah atas orang yang bersifat janabah. Kalau ada janabah kelalaian, jauhkan kita kepada Allah, maka dia kata kita tidak akan sampai kepada Allah, bahkan tidak boleh masuk langsung kepada Allah. Seperti dia kata bersifat janabah masuk masjid, seperti orang yang ada berjunub. Boleh masuk masjid? Mana boleh? Kalau dia masuk masjid, haram hukum dia, kerana dia berjunub. Maka masuk masjid, membaca Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran, dan tertegak atas orang yang bersifat dengan janabah lalainya. Begitulah janabah lalai. Janabah lalai, kotoran lalai. Ni lalai, ini kotor. Kelalaian kita kepada Allah itu kotoran kita. Kotoran kita. Sebagaimana orang yang berjunub itu kotor, tidak boleh masuk dalam masjid, tidak boleh membaca Al-Quran. Maka orang yang lalai kepada Allah, lalai kepada Allah itu kotor, tidak boleh sampai kepada Allah, tidak boleh masuk kepada Allah. Maka dia kata janabah lalainya dan tiada suci hatinya, dan tidak suci hatinya, kotor hatinya, daripada masuk kepada hadrat ilahi, dalam keadaan dia nak datang kepada Allah. Lepas tu kisah ni Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kan Nabi nak pergi berjumpa Allah, nak pergi kepada hadrat Allah. Bagaimana perjumpaan Nabi dengan Allah itu wallahu alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nabi pergi kepada Sidratul Muntaha. Tapi sebelum Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan pada Nabi? Nabi dibelah dadanya, berlaku penyucian kepada Nabi. Dibelah dadanya, dibasuh dengan air hikmah dan sebagainya, dibasuh hati-hati Nabi ini supaya bersih sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi simboliknya kita dapat faham bahawa
hati itu hendaklah bersih. Sebagaimana Nabi nak sampai kepada Allah, dibersihkan dadanya, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Tapi kita jangan gitu. Suruh pergi hospital, tolong belah dada saya. Kenapa nak jumpa Allah? Dada tu tak sakit. Nabi pun tak sakit belah dada. Tak ada sakit apa-apa. Mulai doktor belah tak lama, innalillah, jumpa terus Allah. Sekejap ya, tak lama, sekejap. Jadi dalam keadaan macam tu, mesti kita bersihkan hati kita. Maka dia kata di sini, kerana kalau tidak bersih, tidak sampai kita kepada Allah. Maka dia kata tiada suci hatinya daripada masuk kepada hadrat ilahi, kerana bahawa bahawasanya hadrat ilahi itu suci. Suci, tiada masuk kepadanya melainkan yang telah suci daripada janabah lainnya. Kerana Allah Ta'ala itu maha suci. Suci, maka tidak akan jumpa dengan Allah dalam keadaan kotor, kecuali dalam orang yang suci kepada Allah. Allah Ta'ala hendaklah sampai kepada Allah dalam keadaan suci. Sebab tu zahir kita, ahli-ahli fiqh zahir disuruh kita mengambil wudu. Mengambil wudu. Tapi dalam ahli-ahli tasawuf, dia suruh menyucikan segala batin-batin kita, hati-hati kita, kerana daripada hati kita ini berlakulah penyakit-penyakit yang lain, hasad, dengki dan sebagainya. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, maka daripada hadrat Allah itu, iaitu hakikat qalbi, yang dikatakan hadrat Allah tu hakikat hati. Datang kepada Allah, nak datang kepada Allah mana Allah Taala dua-duanya, datang kepada Allah. Yang hati, hakikat hati yang dinamakan Baitur Rabbi. Baitur Rabbi, rumah Allah. Macam kata datang rumah saya, datanglah rumah saya lah. Rumah mana? Di sebelahnya madrasah, di belakangnya pusat. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, Baitur Rabb. Jadi Baitur Rabb di sini rumah Allah. Yang dimasukkan rumah Allah, macam mana kita nak pergi rumah Allah? Hakikat hati. Hati itu biar ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya apabila telah hilang segala penyakit hati, hilang bersih habis penyakit hati, dan telah suci daripada keruh basyariah. Keruh basyariah, mana kekeruhan, sifat kemanusiaan, kotoran sifat kemanusiaan yang cenderung kepada nafsu, dan daripada segala khati yang radiyah. Khati ini lintasan, radiyah, khati yang buruk-buruk, maka zahirlah di dalamnya anwarul ilahiyah. Bila lintasan-lintasan yang kotor-kotor, keruhan-keruhan, sifat-sifat yang yang ikut kepada hawa nafsu, perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, yang ingin kepada perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah, apabila bersih saja, maka akan bercahayalah. Di dalamnya ada anwarul ilahiyah, cahaya ketuhanan, memandang dia kepada Allah, dan jadilah pada hadrat Allah, maka jadilah dia di sisi Allah. Maknanya hati dia ada pada Baitullah. Baitullah tu Kaabah bukan, maknanya di sisi Allah. Dan selagi ada selagi ada pada hati itu bersifat adat tabi'i, adat tabiat manusia, tabiat yang istighal, yang sibuk dia, ataupun memang atas hati tadi daripada ahwal makhluk, hal kehidupan makhluk, sibuk dengan kehidupan makhluk. Macam-macam dah dengan kehidupan makhluk, kadang kita sibuk. Ada seorang mari masa meniaga telinga saya. Anak ni tamu meniaga dah. Tak apa Ustaz, infak. Tamu apa? Kita orang itu tamu tu mari. Jadi kadang-kadang dia mari dengan ahwal-ahwal. Ada orang mari, tak je Ustaz, tak nak ngai. Mai kau kali ngai. Tinggal kali ngajar duduk kita atas kenyek. Naik atas bos dah lah Allah. Kita buat BBQ Allah. Dah berapa anda bayar? Anak tanggung semuanya. Padang. Jadi kadang-kadang dia mari benda-benda itu. Jadi kadang-kadang kita bersibuk-sibuk dengan ahwal makhluk. Sibuk-sibuk dengan ahwal makhluk, maka tiadalah masuk, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala selagi mana kamu sibuk dengan kehidupan makhluk
Yang mana kehidupan ahwal makhluk itulah yang disengat di dalam hati. Kalaulah tidak disengat, maka selagi mana kamu duk sibuk dengan ahwal makhluk, dan hati kamu tidak dapat lagi meninggalkan kekeruhan tabiat kamu yang tidak elok tadi, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah. Sebab tu kalau nak buat baik, kena buat baik betul-betul. Jangan tak apa, taubat pula. Esok buat pula, tak apa, taubat pula. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Lepas tu buat pula, jadi guana. Tak apa, Allah Ta'ala Maha. Ya, tak boleh. Selagi mana hati kita tidak dibersihkan daripada kekeruhan ini, kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Bersihkan. Yang keruh itu bukan anggota tubuh kita. Yang keruh itu adalah hati kita. Apabila tersengat dengan penyakit-penyakit hati, terhinggap dengan kotoran-kotoran yang boleh menggelapkan hati, sehingga hati kita ni sebenarnya sudah bercahaya. Sebenarnya hati ni sudah bercahaya memandang Allah Ta'ala, tetapi tidak memandang, ditutupi oleh kotoran-kotoran itu. Jadi bila kita kotoran dan diikat dengan ikatan nafsu, muqabbilun bisyahawati, maka hendaklah diungkai. Bila diungkai, hati itu sudah bercahaya. Apabila dibersihkan hati, disucikan hati, maka hati sudah bercahaya, terus memandang Allah. Maka syariat kepada hakikat, kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimasukkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, illa liya'rifuni, kecuali kamu beribadat mencapai makrifat Allah. Mesti kena sampai makrifat Allah. Kalau tidak, muqabbilun bisyahawati, kamu akan terikat. Ibadat kamu seperti orang yang terikat. Kamu tidak akan dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sucikan hati kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Maka jagalah hati kita, dan jangan jadikan perkara yang duniawi kita ini, yang terdiri daripada anak, pinak, harta benda dan sebagainya, sebagai ikatan kita yang menyebabkan kita terhalang untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Lepaskan segala ikatan ini, bersihkan hati kita, insya-Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ridna 'ilman nafi'an wa dhukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.